Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini atas request anak-anak murid cikgu, jadi cikgu akan bercerita sebuah kisah seram yang agak berbeza dengan cerita seram sebelum ni. Kisah ini tidak ada kena-mengena dengan orang-orang yang hidup ataupun yang mati. Cerita ini hanyalah cerita rekaan. Jika ada persamaan, mungkin itu hanyalah secara tidak sengaja. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom dengarkan cerita hantu yang akan cikgu bawakan hari ini, iaitu cerita rahsia. Dengar je. Ani kelihatan sukar untuk melelapkan mata selepas menonton cerita seram bersama kakaknya. Dia pun berasa agak pelik. Kenapa pada hari ini dia sukar untuk melelapkan matanya? Sedangkan pada hari-hari yang lain, dia juga menonton cerita hantu. Tapi senang saja untuk dia tidur dan tidak menghadapi barang masalah. Dia cuba memejamkan mata, tetapi otaknya masih lagi bekerja dan berkata-kata. Sesekali dia dapat merasakan bahawa ada sesuatu yang sedang memerhatikannya di sudut tepi biliknya. Tiba-tiba perutnya memberi signal. Dia cuba bertahan. Kenapalah perut ni? Macam-macam pula dah tengah malam ni. Dah pukul 2 ni. Aduh. Dia cuba bertahan lagi kerana takut untuk ke bilik air. Aduh, kenapa perut ni, ya Allah? Tak boleh jadi ni. Baik aku pergi. Dia cuba bangun dan pergi ke bilik kakaknya yang betul-betul berada di sebelahnya untuk mengejutkan kakaknya bagi menemaninya ke tandas. Tapi kakaknya malas untuk bangun dan menyuruhnya untuk pergi sendirian. Ani tiada pilihan. Dalam keadaan terpaksa, maka Ani pun terus bergerak ke tandas dan berjalan perlahan-lahan untuk menuju ke tandas. Dengan tidak semena-mena, bulu romanya meremang. Perasaan takut tiba-tiba menerjah dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Bila dia cuba toleh ke belakang, tiada apa-apa. Jadi, Ani terus melangkah dan masuk ke dalam tandas. Apabila sampai di tandas, Ani terus melepaskan hajatnya. Selang beberapa minit, Ani pun telah selesai untuk melepaskan hajatnya dan dia pun berjalan menuju ke cermin. Di situ Ani cuba berhenti buat seketika kerana dia ingin membetulkan rambutnya dan melihat wajahnya. Sedang dia membetul-betulkan rambutnya, tiba-tiba pintu bilik
airnya yang sememangnya berkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ani terkaku. Matanya mula tertumpu ke pintu. Jantungnya mula bergerak pantas. Peluk mula keluar mengalir. Pada ketika itu, perasaannya benar-benar takut dan cemas. Tapi digagahinya juga untuk menunggu dan melihat siapakah yang bakal mendengar di sebalik pintu yang terbuka itu. Pintu itu semakin lama semakin terkeluar dengan besarnya. Mata Ani bagaikan tersembul keluar. Napasnya bagaikan terhenti apabila dia melihat satu lembaga merangkak masuk perlahan-lahan dengan mendahulukan tangannya ke dalam tandas. Dan akhirnya Ani nampak separuh badannya telah terkeluar dan cuba masuk ke dalam tandas. Suaranya tersekat. Dia cuba menjerit, tetapi dia tidak mampu. Nafasnya bagaikan gemuruh di langit. Dia terkaku. Semakin lama semakin jelas lembaga itu kelihatan. Dia terpaku. Tiada satu surah pun yang dapat diingat. Satu surah pun yang terlintas di pikirannya. Digagahi juga sekali tiada sekali lagi untuk menjerit. Tapi dia tak mampu. Dia cuba menutup mulutnya kerana dia tak tahu apa yang perlu dia lakukan. Entah macam mana, dalam keadaan panik itu, tiba-tiba dia cuba menjerit sekali lagi dengan sekuat hatinya sehingga akhirnya keadaan semuanya menjadi gelap gelita. Apabila sedar, Ani sudah pun berada di atas katil. Ibunya bertanyakan kepadanya apakah yang terjadi. Dalam keadaan lemah, dia memberitahu ibu, ayah dan kakaknya bahawa dia ternampak makhluk yang sedang merangkak masuk ke dalam bilik air rumahnya. Mereka semuanya terdiam kaku. Siapakah dia?